Hai guys, kita bertemu lagi dalam Kaki Arsenal TV. Aku akan review kemenangan Arsenal ke atas Olympiacos dalam UEL pagi ini. Okey guys, macam biasa aku akan beri dalam bentuk 5 rumusan. Okey, yang pertama ialah Lacazette. Lacazette ni, macam aku pernah cakap sebelum, macam pernah aku tulis sebelum ni, apabila dia dah start scoring, dia akan terus scoring. Maksudnya dia dah ada confident. Game lepas dia dah score lawan Newcastle, so sedikit sebanyak beri confident kepada Lacazette. Sebelum tu 9 game 10 game dia tak score. Aku tak apa ingat, lama dia tak score sampai fans dari cakap jual Lacazette ni kan. Tapi aku stick dengan Lacazette lah, sebab bagi aku kita dah nampak apa yang dia boleh buat musim lepas. Even dia sebenarnya adalah player of the season musim lepas. Kita tahu dia kemampuan yang ada pada Lacazette, tapi disebabkan goal drop dia tu, kemarau gol dia terlalu lama, menyebabkan confident dia goyang lah. So bila dia dapat skor lah Newcastle tu, dia dah, aku tak cakap dia akan fully confident, tidak, tapi dia menyuntik sedikit keyakinan di depan gol pada Lacazette. Kita nampak dia berjaya skor di Olympiacos. Itu gol away yang sangat penting, sebab Olympiacos ni di tempat sendiri dia memang liat lah. Dia memang liat. Tak silap aku, dia tidak kalah lagi dalam liga dia musim ini. So itu adalah gol away yang penting untuk Arsenal. Gol Lacazette itu menjadi pembeza di antara Arsenal dan Olympiacos. Yalah, of course lah, Lacazette masa first half beberapa peluang disisihkan, terutamanya masa Martinelli passing dalam kotak tu. Bagi aku itu patut skor lah, patut skor. Tapi dia berjaya tebus balik dengan gol yang penting pada minit-minit akhir. So aku fikir Lacazette memang deserve untuk start game ni berbanding Eddie Nketiah. Untuk next game aku tak pasti sama mana dia akan di-startkan, tapi kalau ambil kira confident yang dia ada sekarang ni, aku fikir Lacazette perlu start di bahagian serangan Arsenal. Okey, yang kedua ialah Willock. Willock ni aku rasa tak, aku boleh cakap majority fans Arsenal agak berbulu dengan dia ni lah. Okey, aku tak nak menafikan kemampuan ada pada Willock ni. Musim lepas lagi, kalau kita tengok, kalau korang boleh ingat lah, masa final Europa League mana Willock masuk menggantikan Mesut Ozil, Willock berjaya buat apa yang Mesut Ozil tak buat. Willock berjaya create chances, Willock berjaya atur game. Tapi sejak bermula musim ni, Willock ni dia, aku tak tahu nak cakap macam mana, sama dia drop form atau tidak. Form dia sama je sebenarnya, tak drop pun, dia sama, dia macam tu je. Tapi Willock ni yang menyebabkan, bagi aku yang aku nampak menyebabkan orang marah dengan dia ialah sebab gameplay dia. Dia ni lain tau. Dia macam Ozil atau Ceballos, dia dapat bola 2-3 touch dia pass, 2-3 touch dia pass. Tak, Willock tidak. Willock ni dia suka carry ball tu ke depan, dia bawa bola ke depan, dia berlari. So bila dia buat macam tu, dia melambatkan pergerakan serangan Arsenal, sebab dia carry ball tu. Walaupun dia sebenarnya ada option untuk passing ke wing, passing ke Oba, passing ke Martinelli atau through ball kepada Lacazette, tapi tak, dia nak bawa bola tu sampai depan kotak. Okey, baru dia fikir nak passing kat mana. Itu yang menyebabkan game Arsenal jadi lambat, dan bagi aku itu menyebabkan fans marah, sebab sebenarnya dia ada option lain yang lebih baik. Macam game malam ni, game pagi ni adalah menggambarkan situasi itulah. Bagi aku Willock ni, dia taklah teruk sangat, dia boleh main, dia boleh passing ball dengan baik, dia boleh macam aku cakap, boleh carry ball dengan baik. Tetapi masalahnya benda tu melambatkan game Arsenal. Itu bukan corak Arsenal sebenarnya. Dan yang paling penting ialah Willock ni, bagi aku attitude dia silap lah. Dia lambat track back. Dia, kalau kau tengok bola Arsenal dah miss kalau dia sendiri miss bola tu, lepas tu kau dapat apa, dia bangun terhege, dia slow jog. Come on, kau dah silap, kau dah terlepas bola, kau patut bangun lagi kejar balik bola. Tapi Willock tak buat tu. Itu menyebabkan fans lagi marah dengan dia lah. So Willock ni dia perlu betulkan attitude dia dengan gameplay dia. Gameplay ni agak susah sikit, sebab mungkin dia dibesarkan di akademi macam tu cara main dia. Dia memang kekuatan dia lah carry ball. Tapi at least mungkin Arteta boleh bantu dari segi arrangekan balik dia punya style of play, percepatkan hantaran, mana yang boleh carry ball carry ball depan running. Tapi ada masanya tak sebenarnya semua bola kau dapat kau kena buat running sendiri. Tak, kalau kau Messi tak apa, kalau kau Messi, kau Cristiano Ronaldo tak apa, kau buat. Tapi kau adalah Willock, so kau kena passing bola tu. Kau jangan terus dapat bola carry sampai depan kotak, nanti lawan pun kau nak
fikir nak hantar pada siapa, nak terus pada siapa. Tak, itu akan melambatkan game Arsenal. Okay, so aku fikir Willock ni dia bukan masanya untuk first 11 lah. Mungkin lagi 2-3 musim kalau dia masih kekal di Arsenal, dia berjaya ubah corak permainan dia dan dia boleh ubah attitude dia, mungkin dia boleh tempatkan diri dalam kesebelasan utama Arsenal. Tapi untuk masa terdekat ni tak ada. Aku rasa tak fikir macam tu lah. Sukar untuk tembus kesebelasan utama. Dia akan menjadi player yang bila untuk game Europa League atau FA baru dia dapat tempat tu. Di Liga aku tak rasa dia mampu cement tempat dia dekat situ lah. Okay, yang seterusnya ialah bahagian pertahanan. Kita perlu, fan Arsenal sebenarnya perlu berterima kasih banyak kepada Arteta lah. Macam mana dia berjaya merevolusikan pertahanan Arsenal daripada barisan pertahanan yang ditawarkan oleh pihak-pihak lawan, ditawarkan oleh fans club lain, menjadi satu barisan pertahanan yang aku tak cakap fully solid tapi agak kukuh lah. Better than before. Dah 3 clean sheet. 3 clean sheet tau. Itu bukan mudah bagi Arsenal. So 3 clean sheet Arsenal berjaya rekodkan, 3 berturut-turut. So kalau aku tengok game ni, ramai aspek Mari akan start, tapi Mari tak start. Mari tak ada dalam simpanan pun, menunjukkan bahawa Arteta sangat mempercayai gandingan Luis dan Mustafi. So kita pun boleh nampak betapa kehadiran Arteta telah meningkatkan taraf permainan Luis dan Mustafi ni. Macam aku dah cakap sebelum ni, bila Luis dan Mustafi ni main sebelum ni, terutama masa era Emery, kita sebagai fans rasa macam memang bonus ni, habislah. Sebab kita tahu Luis dengan Mustafi dia sering melakukan kesilapan, tidak sulit sebagai defense. Tapi aku tak pasti kenapa di bawah Arteta ni begitu solid dua pemain tu, Mustafi terutamanya. Sebelum ni dia dikecam hebat oleh fans, tapi sekarang ni bagi aku fans boleh menerima lah dia dalam kesempatan utama. Dia dan Luis dari segi pertahanan, dari segi arrangement pertahanan, dari segi everything all about pertahanan di antara center back dua ni meningkat, improve dengan baik lah. Walaupun sebelum ni Gary Neville cakap defense Arsenal ni uncoachable, maksudnya bawa lah coach mana datang pun dah tak boleh nak ajar dah, maksud dah macam tu je lah tahap dia, tak boleh buat apa. Tapi Arteta berjaya membuktikan semua silap. Dia berjaya setakat ni aku tak tahu lepas ni kejadian, tapi setakat ni Arteta berjaya memperbaiki pertahanan Arsenal tanpa perlu invest duit yang banyak lah. So kalau aku fikir David Luiz dan Mustafi ni boleh maintain macam ni, mungkin Arteta tak buat nama yang besar masuk untuk defense lah untuk musim depan. Aku fikir ni just pandangan aku lah. Okey, yang seterusnya, yang keempat ialah berkenaan dengan Sokratis. Ini kali kedua di bawah kendalian Arteta, Sokratis dimainkan di posisi back kanan, terutama untuk game macam ni lah. Sekali tu aku tak ingat, tapi dalam game Liga lah, mula-mula aku fikir juga kenapa mainkan Sokratis sedangkan ada Maitland-Niles dalam simpanan kan. Okay, selepas tengok game tu, aku fikir, ni pendapat aku, Sokratis dimainkan adalah untuk mengekang player macam Matthew Valbuena yang suka berlari ke belah kanan, ke belah kiri. Disebabkan di depan Sokratis itu adalah Aubameyang yang bermain striker. So Arteta memerlukan seorang defense yang solid untuk mengekang Valbuena daripada terus drag masukkan inside, masuk daripada sebelah kanan Arsenal. Kalau Maitland-Niles diletakkan di sebelah situ, kemungkinan besar akan ada ruang, sebab Maitland-Niles adalah seorang yang bermentaliti serangan. Walaupun dia bermain di sebelah right back, tapi dia bermentaliti serangan. So dia cenderung untuk meninggalkan posisi pertahanan dan membantu Auba dalam attacking. Tapi Sokratis dia tak boleh overlap, dia tak reti. Walaupun dia dah pergi overlap, tapi dia tolak bola ke bawah balik, dia tak boleh buat apa. So dia diletakkan situ sebagai untuk mengurangkan impact itu daripada serangan sebelah kanan dengan Valbuena. Walaupun Valbuena dah tua, umur 35, tapi dia ni nampak macam tu lah, laju keliling dan dia suka create chances. So aku fikir Sokratis diletakkan untuk fungsi itu. Dan aku rasa dia melakukan tugas dengan baik lah. Sokratis melakukan tugas dengan baik, walaupun dia tidak membantu banyak dalam serangan. Tak boleh buat apa sebab dia center back, dia memang betul-betul bermentaliti pertahanan. So kalau nak suruh dia overlap memang tak lah, dia takkan buat macam tu lah. Okay, yang
Seterusnya ialah, aku tak ingat nombor apa dah. Okey, tak apalah. Seterusnya ialah Aubameyang. Kita nampak Aubameyang dimulakan di sebelah wing kanan. Okey, wing kanan ni bukan tempat Aubameyang lah. Kalau wing kiri, yes. Sebab tu kita nampak kebanyakan masa permainan semasa Aubameyang di sebelah kanan, dia tak ada impak, tak hidup. Dia lebih memainkan peranan sebagai right wing back untuk backup untuk backup Sokratis. Macam aku cakap tadi sebelum ni, Sokratis dia fully defend waktu dia tak overlap. So bila dia tak buat macam tu, Aubameyang kena bantu dia jadi sebagai right wing back. Dari segi serangan, Aubameyang berseorangan lah. Dia pergi sendiri, sebab tu tak ada impact. Dia tak boleh cross, dia tak boleh, dia tak menjadi di right wing. Aubameyang memang tak boleh bermain di right wing. Dia kena main di left wing ataupun striker. Kita boleh nampak Aubameyang tak boleh buat apa pun kat right wing. Dia banyak masa dia adalah membantu defense. Pada separuh masa pertama, ada sekali kedua dia dapat buat cross, tapi tidak betul-betul mendatangkan bahaya, dan gerakan sendiri tidak betul-betul mendatangkan bahaya. Tetapi bila Martinelli dibawa keluar, sebab masuk, dan bila Pepe juga dibawa masuk, Aubameyang berpindah ke sebelah kiri, kita boleh nampak bagaimana Aubameyang mendatangkan bahaya apabila combination dengan Saka yang bawa kepada gol yang di-score oleh Lacazette. So aku fikir Aubameyang memang tak sesuai untuk right wing, sesuai untuk left wing. Tapi mungkin Arteta ada percaturan di masa tu. Macam aku cakap tadi lah, mungkin Aubameyang ada speed, disebabkan itu Arteta ingin mengukuhkan first di sebelah kanan. Dia meletakkan Aubameyang sebelah kanan dengan Sokratis di right back, supaya dia boleh mengurangkan tekanan serangan di bahagian belah kanan oleh pihak lawan. Aku fikir macam itulah. Okey, yang seterusnya dan terakhir ialah berkenaan dengan permainan Arsenal. Aku dah sentuh banyak mengenai Aubameyang, mengenai Lacazette, mengenai Willock. So kalau kau tengok permainan Arsenal ni, game hari ni bukanlah game yang macam kita tengok masa Arsenal menang lawan Newcastle. Tidak, sebab banyak pertukaran yang dilakukan oleh Arteta. Tak ada Nicolas Pepe, tak ada Ceballos untuk first half, tak ada Bellerin, dan player yang dimasukkan ialah Willock, Guendouzi dan Sokratis, Martinelli. So bagi aku yang menyebabkan the whole picture of Arsenal game ni berubah ialah di bahagian midfield, di mana gandingan Xhaka, Guendouzi dan Willock ni menyebabkan rentak Arsenal sedikit perlahan. Macam aku cakap tadi, Willock ni dia suka carry ball ke depan. Bila dia carry ball ke depan tanpa melakukan hantaran dengan cepat, dia melambatkan pergerakan bola Arsenal, melambatkan pergerakan Arsenal yang lebih kepada counter attack. Tapi disebabkan dia suka carry ball ke depan, dia ambil masa yang lama, bukanlah lama sangat tapi lama lah dari segi pergerakan bola tu. Dan Guendouzi yang sebelum ni dikaitkan dia di drop lawan Newcastle sebab dikatakan ada isu dengan Arteta, dah kembali dalam first 11 untuk game ni. Tetapi Guendouzi ni kalau kita tengok gameplay dia juga seperti Willock, melambatkan pergerakan permainan. Dia slow tempo permainan, sebab dia macam Willock juga. Dia kalau macam Ozil, Ceballos 1, 2, 3 touch dia akan pass ball. Tapi Guendouzi tidak. Guendouzi dia suka bola, dia tengok, dia jalan ke tepi, dia jalan kiri, jalan ke kanan, boleh passing, jalan kiri, kanan, passing, boleh through ball. So benda tu mengambil masa kepada Arsenal untuk build up serangan. Dan pada waktu itu player Olympiacos tadi dah boleh untuk kembali ke posisi asal. So dia melambatkan pergerakan permainan Arsenal. Sebab itulah tempo permainan Arsenal kali ni agak perlahan berbanding dengan game kita tengok lawan Newcastle, mana kita tengok macam ni yang laju. Game ni tak, dia slow, tempo dia slow. Sebabkan oleh pengaruh Willock dan Guendouzi. Mungkin Arteta sendiri yang mahukan begitu, sebabkan apabila ada player macam Guendouzi ni, dia position bola akan lebih kepada Arsenal, sebab dia suka pegang bola dan keep bola tu dalam kalangan pemain saja. Sebab tu Guendouzi ni tolak kiri ke kanan bola, dia jarang menolak bola ke depan. Itu kerja Willock lah. Tapi Willock macam aku cakap tadi, dia berlari je kan. Dan aku dah terangkan kenapa Aubameyang belah kanan, dan aku nak sentuh mengenai Martinelli. Ada game ni kita nampak dia tidak berhidup. Yang contribution dia paling besar pun aku rasa ialah masa dia dapat stop ball atas line dan dia tolak Lacazette, yang Lacazette tak dapat sempurnakan peluang tu. Itu bagi contribution dia terbesar lah. Sebab masa first half
Sampailah sebelum Martinelli keluar tu, serangan kurang sebelah kiri, banyak berat di sebelah kanan. Mungkin disebabkan sebelah kanan tu tumpuan serangan oleh Olympiacos, so Arsenal berada di sebelah kanan lebih banyak paling attacking di sebelah kiri. Tapi bila Martinelli dah keluar, kita nampak Saka boleh maju ke depan. Sebab tu Saka boleh assist. Mengenai Saka ni pula, ini adalah assist dia kelima dalam Europa League, dan dia ialah paling top carta assist dalam Europa League musim ini. Dan aku boleh ingatkan, dia baru berusia 18 tahun. Okay, selain daripada tu, aku rasa Leno pun ada game yang baik. Dia dah clean sheet 3 game. Masa first half, terutama 10 ke 20 minit pertama untuk Olympiacos memang attack kau-kaunya, dan aku rasa Leno berjaya attack. Selain daripada defense yang dah buat kerja yang baik, Leno juga berjaya membuat beberapa save lah bagi aku yang agak meyakinkan lah. So Arsenal ada punya seorang keeper yang baik oleh Leno lah. So bagi aku Leno ni adalah one of the best keeper sekarang dalam EPL lah. Okay guys, so itu saja pada aku untuk Kaki Arsenal TV. Kita meraihkan kemenangan kedua berturut-turut di bawah rejim Arteta, dan kemenangan Arteta pertama di Eropah. Walaupun menang 1-0, tapi ia adalah bekalan selesa untuk bekalan yang baik untuk dibawa ke Emirates. So guys, teruslah mendongak langit hari ini. Ciao.